Okey, kata majmuk ada dua bentuk ejaan kata majmuk, iaitu ditulis secara terpisah dan bercantum. Pada dasarnya, semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Ada 3 jenis kata majmuk yang ditulis terpisah. Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contoh, kamu boleh tengok guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, menteri besar, setiausaha politik. Okey, kata majmuk yang merupakan istilah khusus. Contoh, garis pusat, atau cara, luksina, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk. Okey, kata majmuk yang bermaksud simpulan bahasa juga. Contoh, tumbuk rusuk, gunung tikar, anak emas, kaki bangku, ringan tulang. Okey, ada pernah kita bincang pada PDPR yang lepas. Okey, kalau kamu tengok, namun begitu terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Okey, dalam Tata Bahasa Dewan edisi baharu, antara kata majmuk yang ditulis bercantum ialah antarabangsa, beritahu, bumi putera, jawatankuasa, kerjasama, olahraga, matahari, kaki tangan, setiausaha, sukarela, tanggungjawab, tanda tangan, warga negara, pesuruhjaya dan suruhanjaya. Okey, yang ni kamu kena ingat. Cikgu pernah sebut kata majmuk mantap ni dia ada 15. Selain itu, kata majmuk yang ditulis akan berubah menjadi kata majmuk yang ditulis serangkai apabila menerima apitan, imbuhan lah. Misalnya, pengenalpastian, disatupadukan, menandatangani, melipat gandakan dan dikuatkuasakan. Okey, ada apitan, dikan, kan. Okey, kamu boleh tengoklah. Okey, bagaimana kita hendak mengenal kata majmuk? Okey, kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan membentuk kata majmuk. Sisip ni biasanya letak di tengah perkataan. Tanda tangan tidak dapat disisipkan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan. Dia tak akan jadi macam tu. Dia terus kepada tanda tangan. Tak boleh kita sisipkan perkataan yang. Okey, sama juga dengan urus setia. Kaki tangan, kaki dan tangan. Dia tak boleh. Dia kena bercantum baru kita anggap itu kata majmuk. Okey, selain itu kata majmuk mempunyai makna tertentu yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk. Okey, contoh cikgu ambil sapu tangan. Okey, sapu tangan. Sapu satu perkataan yang memberi maksud lain, tangan maksud lain. Tapi bila kita gabungkan membentuk kata majmuk, dia mempunyai kata perkataan membawa maksud perkataan yang memberi makna sapu tangan. Benda yang kita boleh guna untuk lap tangan. Okey. Kamu boleh tengoklah contoh bumi putera pun sama. Bumi, bila kita sebut bumi tu bulat kan? Putera tu seorang lelaki kan? Anak lelaki, anak raja. Putera. Tapi bila kita gabungkan bumi, putera. Bumi dan putera,
warga negara lah, Bumiputera kan. Bumiputera yang lahir. Contoh di Malaysia ni, yang lahir di Malaysia kita panggil Bumiputera. Okey, golongan kata majmuk. Kita boleh golongkan kepada yang berikut: kata majmuk, kata nama majmuk, kata kerja majmuk, kata adjektif majmuk, kata tugas majmuk. Okey, kamu boleh tengoklah contoh-contoh perkataan yang ada dalam slide ni kan. Guru besar, bala raya, semua ni kata nama kan. Ketua murid, persurat kabaran, warga negara. Okey, kalau kata kerja majmuk, hapus kira, ambil alih kata kerja kan, yang menunjukkan adanya aktiviti ataupun perbuatan. Kata adjektif majmuk, merah jambu, terang hati, kuning lansat, semua ada. Kata tugas majmuk, bagaimana, apabila, kadangkala, bertugas kan, kata tugas. Okey, kita tengok ada juga kesilapan dalam ejaan kata majmuk berganda. Pergandaan unsur pertama akan dieja terpisah dan pergandaan hanya berlaku pada unsur perkataan sahaja. Okey, kamu tengok di sini Contoh, surat khabar dijual di kedai itu. Alah, sepatutnya apa? Surat khabar, surat kan. Surat khabar dijual di kedai itu. Okey, ni pentinglah. Dalam soalan kan ada yang kita mencari ayat yang betul kan. Ni penggandaan ni. Penggandaan pada permulaan perkataan. Okey, ibu bapa diminta hadir ke sekolah. Salah. Ibu bapa. Penggandaan ibu diminta hadir ke sekolah. Okey, ni contoh kesilapan dalam ejaan kata majmuk berganda. Okey, seterusnya ada tugasan yang kamu kena buat berdasarkan buku teks kamu 114. Okey, kamu kena melengkapkan cerita dengan menggunakan kata majmuk yang betul. Jawapan ada disediakan di bahagian bawah dalam lajuran komik ni. Okey. Kita baca ceritanya. Nama serunai sangat terkenal. Dia memiliki suara yang sungguh merdu. Okey. Suaramu seperti apa? Ada jawapan dekat bawah tu. Okey, cikgu baca. Nanti kamu buatlah dalam buku kamu. Buluh perindu. Buluh satu perkataan, perindu satu perkataan. Bila digabungkan menjadi kata majmuk. Okey, apa maksud buluh perindu? Buluh perindu ni maksudnya suara yang sungguh merdu. Dia nyanyi tu kan. La 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 la. Nyanyi suara merdu. Jadi buluh perindu. Kata majmuk kiasan. Okey, serunai sering sahaja dipuji dan disanjung. Lama kelamaan dia apa? Dia jadi apa? Dia jadi kata majmuk apa? Tengok dalam buku teks kamu tu. Bangga diri. Bangga satu perkataan, diri satu perkataan. Bila digabungkan menjadi satu perkataan. Bangga diri. Apa maksud bangga diri? Bangga diri ni macam sombong lah. Riak kan. Sebab terlalu dipuji, diperasan. Kamu tidak layak. Okey, yang ni apa pula ni? Serunai sering dipuji, lama kelamaan dia bangga diri. Okey, tengok percakapan dia. Bila dia dah bangga diri, dia sombong, dia suka, dia jadi seorang yang suka merendah-rendahkan bakat orang lain. Kamu tidak layak. Layak apa tu? Dengan ku seruling, suaramu tidak semerdu suaraku. Okey, serunai ni dia memperendah-rendahkan si seruling. Dia kata suara seruling ni tidak merdu. Jadi, apa dekat situ?
Kamu tidak layak berpadu suara. Berpadu satu perkataan, suara satu perkataan bila digabungkan menjadi kata majmuk. Okey, apa maksud berpadu suara? Berpadu suara tu maksudnya berduet lah. Nyanyi sama-sama. Duet kan? Berduo. Okey, kita tengok seterusnya. Pertandingan bersyair akan diadakan tidak lama lagi. Serunai dan seruling berjaya dalam sesi apa? Uji bakat. Juga kata majmuk uji bakat kan? Kamu faham maksud uji bakat kan? Dekat sini ni. Dalam sesi uji bakat yang diadakan. Mereka akan bertanding pada peringkat akhir. Serunai dengan seruling. Okey, dia masih lagi menghina si seruling ni. Dia cakap apa? Buang masa sahaja kamu bertanding seruling, kamu pasti akan tewas. Dia apa orang kata? Menghina si seruling. Dia kata buang masa. Buang masa pun merupakan apa? Merupakan kata majmuk. Buang dan masa. Okey, seterusnya. Seruling sedikit pun tidak apa? Tidak patah semangat. Patah dan semangat. Patah semangat. Kata majmuk lah tu. Patah bergabung dengan semangat jadi satu perkataan. Yang memberi maksud apa dia? Tidak putus asa. Seruling sedikit pun tidak patah semangat. Dia bersemangat wajar. Pun kata majmuk bersemangat wajar. Bersemangat wajar ni maksudnya inilah dia berkemahuan lah kan. Tak putus asa, dia sentiasa bersemangat. Jadi seruling buat apa? Setiap hari seruling berlatih bersyair. Dia mendapat apa? Tunjuk ajar daripada rakan-rakannya. Sebab dia tak sombong jadi ramai kawan yang hendak membantu si seruling ni. Okey. Apabila tiba hari pertandingan, seruling dan serunai pun mengadakan persembahan. Persembahan seruling cukup. Cukup apa? Luar biasa. Luar dengan biasa bila digabungkan menjadi kata majmuk. Luar biasa ni maksudnya hebatlah kan. Para juri amat berpuas hati. Puas dengan hati pun kata majmuk. Berpuas hati. Sukalah, seronok kan. Okey. Akhirnya kamu tengok siapa yang mendapat hadiah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Walaupun saya bergelar juara, saya tidak akan meninggi diri. Saya akan sentiasa mengikut resmi padi. Resmi padi ni, padi kamu kenal kan? Dia ada peribahasa di sini resmi padi ni makin tunduk makin berisi. Tu sifat padi. Maksudnya makin dia berisi ada isi kan. Ada buah tu kan, ada berah, masuk berah dalam padi tu, makin lama dia makin tunduk. Sebab dia tak sombong. Lepas tu yang ni ni kamu kena sambung cerita apa yang berlaku seterusnya kepada serunai. Ada 2 lagi. Ada berapa? Ada berapa lagi jawapan yang masih kita tak guna? Ada 4 berdasarkan buku teks kamu tu. Kamu kena rujuk lah. Okey. Ni saya akan sentiasa mengikut resmi padi. Ni. Lepas tu kamu boleh gunalah sukacita, air mata, antarabangsa, merah muka. Okey, ada dalam buku teks kamu tu. Kamu sambunglah apa yang berlaku kepada serunai apabila melihat
si seruling ni menang. Kamu boleh gunalah perkataan kata majmuk tu. Apa bila seruling menang ni, dia mesti boleh pergi ke peringkat antarabangsa. Antara bangsa ni maksudnya mungkin dia boleh pergi bertanding ke luar negara. Lepas tu ada juga jawapan dekat sini merah muka. Siapa yang merah muka? Merah muka tu maksudnya malu. Tentulah si serunai. Kamu boleh buat ayat serunai berasa sungguh apa dia? Malu dia kelihatan ataupun wajahnya kelihatan merah muka, kan? Merah muka ni malu. Kita boleh gunalah. Okey, air mata. Siapa yang air mata? Seruling. Seruling, kamu boleh buatlah juga air mata tu. Air mata. Air mata. Seruling mengeluarkan air mata kegembiraan. Sukacita, siapa sukacita? Seruling, kan? Seruling sungguh sukacita. Okey. Kamu sambunglah cerita mengikut kreativiti kamu. Okey, yang ni tadi, yang ni lah yang cikgu cakap. Pilihan jawapan kata majmuk. Ni semua ni kita dah masukkan dalam cerita komik tadi. Jadi, cikgu harap kamu sambunglah cerita. Ada berapa perkataan? Sukacita, air mata, antarabangsa, merah muka yang masih kita belum guna dalam komik tersebut. Okey, cikgu harap kamu faham sebab kata majmuk ni kita dah belajar pada PDPR yang lepas. Okey, kamu boleh photostat, kamu boleh lukis ataupun kamu terus membuat jawapan kemudian kamu siapkan cerita, lengkapkan cerita komik ni.